Before that lupa pula. Sorry. Tak apalah. Susah kan? Okay, so kita masuk chapter 2, Business Ethics. Chapter 2 adalah berkenaan dengan Ethical Theory in Business. So kita ada 4 subtopic under Ethical Theory in Business. Kita ada explain consequentialist theory, and then non-consequentialist theory, teori category best ethic practice, dan juga elaborate the concept of moral development in the ethical perspective. So ini very simple lah actually. Kalau kita kata teori kan ni simple teori lah, dia bukan teori yang sangat susah pun. Sangat senang. And especially yang depan-depan ni lah. Cuma you of course betul-betul faham. Okay lah, sebab dia present kan, dia akan lebih faham. So maybe nanti kita ada masa, kita akan buat game yang apa nama game tu? Dah lupa dah tapi maksudnya semua orang boleh knocking the door kan. Semua orang masuk ke room masing-masing and then terangkan dekat kawan-kawan you all. Nanti kalau kita ada masa. Okay. So untuk chapter ni very simple. Cuma mungkin yang agak sukar 2.4 ni lah. Dia bukanlah sukar, dia actually dia banyak. Tapi kalau you faham tak ada masalah. Simple je. And then kemungkinan soalan-soalan ni boleh masuk, soalan untuk chapter ni boleh masuk dalam final exam, especially yang 2.4. Yang ini very famous lah sebab dia ada banyak isi dia kan, dalam chapter tu banyak. So maybe orang akan suka tanya yang ini. Okay, and yang lain-lain pun ni very simple lah. Memang akan masuk dalam test, quiz dan sebagainya. Tapi dia sangat simple. Okay, ethical theory in business. Okay. Siapa pernah tengok cerita Robin Hood? Tak pernah, sir. Tak pernah? Oh. Tak boleh. So kita tengok dulu sedikit trailer berkenaan dengan Robin Hood. Tapi masa kecil-kecil pun tak tahu, tak pernah tengok cerita kartun Robin Hood tu? Pernah dengar. Pernah dengar tapi tak pernah tengok, sir. Kan? Oh ya ke? Yang kartun kat TV pun tak ada? Tak ada, sir. Oh ya ke? Nampak tak I punya ni? I tak share? I share tak ni? Nampak tak I punya YouTube? Tadi nampak, sir. Nampak nampak, sir. YouTube kan? Sekarang nampak? Nampak Dia macam sangkut-sangkut lah. Nampak. Boleh dengar tak? Ada suara tak? Boleh. Okay. Ada. So kita tengok sikit. You're not Robin Locksley anymore. You're Robin Hood. You were a lord, but now you get to be a thief. And I'm going to show you how. Shoot me. Please. You have to be a warrior. Fast as you can. Faster. What are you doing to my coat? Okay. When do I actually get to, steal? What else you got? There's been whispers of a thief. I'm the law and order here. Any talk of the thief, bring it to me. One thing keeps him in power. The money. We steal it. Want to hit the treasury yourself. Set up a meeting. Everyone is with us. This is our shot. Here's the plan. This is an inside job. You are a lord. Get close with the sheriff. Who do you think the thief is? Clearly he's well trained.
adaptable under fire. You'll get him eventually. Our plan is working. Now we see who bites. I'll remind them they're not the people, they're my subjects. This is suicide. Can't you see what you're doing? You inspire the people. £1,000 for the man who brings me on! We're all suspects now. If we get caught, they will kill us all. Really inspiring. Thanks. You're not Robin of Locksley anymore. You're Robin Hood. Okay, tu sedikit cerita tentang Robin Hood. So, siapa boleh share kat kawan-kawan, apakah cerita yang nak disampaikan dekat Robin Hood ni? Macam mana cerita Robin Hood ni? Siapa boleh share yang dah pernah tengok? Dia pencuri sah. Pencuri. Robin Hood adalah pencuri. Betul? Kemudian dia mencuri tu untuk apa agak-agak? Untuk bagi dekat orang miskin tu. Betul kan? Dia bagi kat orang miskin. So ada dua apa kita panggil watak lah, watak utama kan, watak baik dengan watak antagonis dia kan. Dia punya apa? Kita panggil apa? Gubernur Gubernur ke sultan tu ke raja? Raja tak ingat lah Gubernur kan? Okey. So kalau yang belum tengok kan, cerita Robin Hood ni dia bercerita berkenaan dengan Robin Hood ni adalah seorang pencuri lah. Pencuri. Yang mana pencuri ni dia ni actually bukan mencuri untuk diri dia. Dia mencuri untuk orang-orang susah. Sebab apa? Sebab gubernur tu dia buat cukai, dia ambil harta-harta rakyat. Dia hanya pentingkan untuk orang-orang je. Orang senang je. Orang susah ni dia tak tolong pun kan. Masing-masing semua makan cukup makan je. Tapi yang penting kawan-kawan dia semua dapat. Tengoklah dia punya lavish life dia kan. Makan, buat party, makan dengan banyak dan sebagainya. Tapi rakyat semua makan cukup-cukup je. Diorang tak apa, diorang makan banyak-banyak dengan cukai yang tinggi dan sebagainya. So dia menekan rakyat. Dan Robin Hood ni pula dia bertindak sebagai pencuri. Dia curi balik harta-harta yang gubernur tu ambil, yang gubernur tu cukaikan, yang gubernur tu simpan. Dia ambil harta-harta tu, dia bagi dekat semua rakyat. Rakyat ni yang susah-susah lah, yang geng-geng senang ni tak bagilah. Dia bagi dekat geng-geng yang susah-susah ni kan, orang susah. Dia pulangkan balik harta-harta tu kepada rakyat. So kat sini kita nampak lah kan, dia ni buat perkara jahat. Tapi dia mencuri ni jahat, tapi dia buat ni untuk perkara baik. Kan? Lepas tu yang raja ni pula dia adalah pemimpin. So betul lah tu dia kenakan cukai, tapi dia kenakan cukai pula. Cukai itu menekan rakyat. Kemudian untuk kesenangan dia sendiri, untuk diri dia dan kawan-kawan dia. Kan dia diri macam kenapa macam tu pula Okay. So dalam consequentialist theory ni also known as result based ethic. Maksudnya dia result based ni maksudnya dia sesuatu yang berdasarkan kepada result. Kesan daripada sesuatu perbuatan. Consequentialist theory adalah sesuatu yang menyebabkan adalah merujuk kepada kesan atas perbuatan. Dia adalah kesan atas perbuatan. Sebab tu dia kata result based ethic. Okay, so judge the rightness or wrongness of an action based on the consequences that action has. So kalau kita buat sesuatu tu, kesan macam mana? Macam tadi Robin Hood kan, kita kata Robin Hood mencuri. Tapi dia mencuri untuk orang, untuk rakyat. Jadi kita kata, tu tak salah. Adakah itu salah? Adakah tak? Ada orang kata, salah lah dah dia mencuri kan. Itu action dia.
Tapi kita kata sekarang consequentialist, iaitu kesan atas perbuatan. Dia lihat juga rightness or wrongness, betul atau salah perbuatan itu bergantung kepada dia punya consequences, kesan dia. Dia kata, oh tak apa, Robin Hood ni tak salah, betul. Sebab dia buat sesuatu tu untuk kebaikan rakyat. Di situ, tak salah. Itu kita lihat, kena tengok macam tu kan. Okay, so dalam consequentialist teori ni ada dua, iaitu utilitarianism dengan egoism. Yang mana kedua-dua teori ni dia agree, dia percaya bahawa betul ataupun salah sesuatu perbuatan itu bergantung kepada dia punya result. Action of the result. Kalau benda tu, kalau dia rasa benda result dia baik, baik. Kalau result tu untuk perkara yang salah, kita rasa salah. Tapi teori ni tak, maksudnya teori ni dia memberi kesan kepada kesan tersebut. Dia memberi ruang kepada kesan, bukan atas perbuatan seseorang itu. Ingat ingat ayat tadi kan? Kesan atas perbuatan. Consequentialist tu apa? Kesan atas perbuatan. So ada berapa under consequentialist ni, ada berapa teori? Ada dua, iaitu utilitarianism dengan egoism. Dua teori ni berkait kepada consequentialist teori. Okay, so nak fahamkan apakah utilitarianism dengan egoism ni, kita rujuk kepada movie tu tadi. Kita lihat bahawa utilitarianism ni adalah Robin Hood dan egoism ni adalah apa tu nama dia tadi tu? Governor. Egoism ni adalah governor. So kita tengok satu-satu. Kita first pergi dekat egoism. So egoism ni refer kepada governor. Ingat kita lihat kepada governor tu. Setkan you punya mindset, oh ini adalah governor. Egoism ni contohnya macam governor. Okay. So content and act is morally right if and only if best promote individual long-term interest. So kalau sesuatu perkara itu dilakukan hanya betul ataupun tidak bergantung kepada individual long-term interest. Maksudnya dia lebih kepada diri dia sendiri. Keuntungan, kebaikan tu dia refer pada diri sendiri. So contoh macam governor kan, dia kata aku kenakan cukai yang tinggi, aku ambil duit-duit rakyat ni untuk apa? Untuk kesenangan aku. Kan? Kita kata maksudnya apakah kesan daripada cukai yang tinggi tu? Untuk diri dia. So dia fikirkan bahawa perkara yang dilakukan itu cukai dengan tinggi, yang tinggi tu betul kerana dia bagi impak yang baik kepada diri dia. Dia refer kepada diri dia. Egoism ni maksudnya macam ego kan. You nampak orang ni ego, contoh macam I ni ego kan, macam bagus ya, contoh macam tu kan. Macam bagus je ego. Syakir ni memang ego macam dia bagus je, walhal mengajar tak pandai pun, mengurus pun tak pandai pun. Contoh macam tu. Tapi I kata I bagus, sebab I kata benda tu impact kepada I. Hanya pada I seorang aja, tapi orang lain tak dapat benda yang baik. Okay, so physiological egoism, all human being act slowly out to their own self interest. Maksudnya dia melakukan apa-apa saja perbuatan demi untuk kepentingan diri sendiri, untuk diri dia sahaja. So rasa result daripada action dia tu memberi impak yang baik kepada dia. So benda tu betul. Ada orang yang fikir macam tu kan. So dia adalah egoism. Contohnya siapa? Governor ni lah. Governor ni kan. Okay, so many categories take egoism as a major obstacle to overcome, since ethics sometimes require us to limit our self-interest. Yes, sebab kita kata macam, yelah bila etika kan, bila kita kata bercerita tentang etik kan, kita rasa benda tu betul. Tapi masyarakat kata benda tu salah. Dia jadi macam, jadi isu kan. Contoh macam isu LGBTQ kan. LGBTQ plus ada lupa dah. Contoh kita ambil LGBT lah. Ada setengah masyarakat kata benda tu salah kan, orang-orang yang normal kata salah, tapi yang mana menyokong LGBT dia kata betul, sebab dia refer kepada self interest. Maksudnya I bukan kata LGBT itu refer kepada egoism. I bagi contoh, maksudnya kalau kita rasa bahawa I okey je dengan LGBT, contoh kan, I okey je, I tak ada masalah pun, orang kata macam tu kan. Tapi ada orang lain pula kata pada kau memang tak ada masalah, tapi macam mana pula dengan kita punya anak-anak, kita punya masyarakat, how actually kita nak represent our moral value, nak menunjukkan dunia kita ni. Contoh orang
orang Malaysia ni macam mana. Kan? Dia macam mana pula anggapan orang dari sosiologi lah. Macam mana orang nampak, let's say for example like lelaki kissing lelaki, perempuan kiss perempuan. So dia macam bila orang luar nampak macam budak-budak kan. Maksudnya the whole Malaysia lah nampak macam benda tu memberi kesan kepada budak-budak ni, macam mana dia orang ni dan sebagainya. Tapi untuk the one that support LGBT, I think that's okay. For me it's okay. Contoh macam tu kan. For me it's okay. So that's different things kan. Dia nampak macam dia ni dia lebih kepada diri dia, tapi dia kata tak beretika lah. Orang kata tak beretika, tapi dia kata oleh kerana dia fix dengan diri dia, dia kata okey je, tak ada masalah pun. Contoh I bukan ada isu dengan LGBT ke, tak ada. Dia contoh aja, okey. Okey, so dalam egoism kita ada dua. Dia terbahagi kepada dua. Ingat first consequential story, consequential story yang atas dia terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua, iaitu egoism dan juga utilitarianism. Dia terbahagi kepada dua. Dalam egoism terbahagi lagi kepada dua, iaitu personal egoism dan juga impersonal egoism. Okey. So untuk personal egoism, one should pursue his or her long-term interest and not dedicated what others should do. So maksudnya kat sini dia act on his own interest. Dia buat sesuatu tu based on, dia kata kerana aku suka benda tu, kerana aku percaya benda tu betul. Dia tak pursue pun, dia tak claim pun supaya semua orang ikut. Contoh macam I kan, I kata I suka menyanyi. Contohlah, I suka menyanyi. Sebab apa I suka menyanyi? Sebab suara I sedap. Contoh macam tu kan. Lepas tu I nak semua orang pun menyanyi macam I. Tak macam tu Kalau personal ni, I sendiri je. I nak menyanyi, I pergi seorang. You all tak nak nyanyi, lantak you all. I suka jogging. I suka marathon. I join marathon kan. Sampai ke Thailand, kita pergi jalan kan, sampai berlari kan. So bila I lari tu, I tak ada pun kata, jomlah, jom. Korang mesti ikut. Korang semua mesti join aku berlari. Tak macam tu ni kalau dalam syarikat, dalam bisnes kadang-kadang kita ada bos yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Contohnya, waktu I bekerja dulu, masa I mula dapat diberikan syarikat, I buat satu startup. My boss bagi I untuk buat startup. So, I boleh pilih. And I nak buat rules. Contoh, I tak suka rokok. I tak suka isap rokok. I boleh kata, setiap pekerja yang masuk mesti, setiap pekerja yang bekerja dengan I lepas ni mesti tidak merokok. I boleh kata macam tu. Tapi oleh kerana I adalah seorang yang personal egoism, personal which mean dalam diri I sendiri kan, personal egoism. Rules pun, I takkan kata siapa, I tak kisah, I akan kata tak kisah siapa yang nak masuk kerja, merokok ke tak merokok ke tak ada masalah, kita terima dia sebagai pekerja as long as dia boleh fit dengan kerja-kerja dia. Kata situ kan. So tak ada no smoker punya rules. Ini personal. Tapi kalau impersonal egoism pula, dia berbalik. Dia terbalik, iaitu everyone should follow their best long term interest. So contoh macam tadi kan, I tak suka orang isap rokok, I tak suka rokok. Contoh I tak suka rokok. So I nak semua pekerja I yang join ke company ni mesti tidak merokok. Siapa merokok, kita buang dia kerja. Siapa yang menipu, contoh nipu kan, dia kata dia tak, masa interview tu dia declare dia declare form dia declare bahawa dia tidak merokok, dia sign, dia tanda. Dia tak, kita tak bagi tahulah. Normally masa interview I takkan bagi tahu, kita takkan ambil orang yang tak merokok. Kita takkan ambil orang yang merokok sebab I tak nak orang yang merokok. Sebab itu adalah satu kesalahan lah macam you all kan. Kalau macam you interview kan, I tak nak bangsa ni, I nak bangsa ni. Dia macam diskriminasi. Pun sama juga Ni adalah salah satu diskriminasi. So kita tak bagi tahu lah, tapi kita declare. So siapa yang menipu dalam declaration tu akan dibuang kerja 24 jam. So dia tak boleh bawa ke court lah. Kalau nak bawa ke court punya Jabatan Tenaga Kerja JTK, dia tak boleh bawa. Ataupun dia bawa pun boleh, tapi confirm dia kalah. So kat sini impersonal egoism, I kata semua yang nak masuk mesti tidak merokok.
Contoh macam tu kan. So I ajak orang lain supaya sama macam yang I nak. Kan, orang lain pun kena buat perkara yang sama. Contoh setiap pagi I suka bersenam. I jadi bos kan, I suka bersenam. So I letakkan rules. Okay, every morning 10 minit semua orang mesti buat senaman beramai-ramai. Ni contoh macam dekat Jepun kan. Misalnya masuk company Jepun tu every 10 morning kita nak masuk, I masuk 8.30, morning tu masuk 8.30. Kita dah start, kita mesti bersenam dahulu. Ada setengah, kalau I di Kilang, berada di Kilang, di JB, I akan kena senam ramai-ramai lah dekat dataran, dataran depan, admin dekat depan, kalau yang production dekat dalam kilang tersebut. Dia bergantung lah lokasi masing-masing. Tapi kalau I dekat my office kat KL, so I just buat dekat atas meja, dekat meja I je lah, kat kawasan meja I tu kan. So dekat belakang tu ada ruang, kat situ je. Semua orang daripada my boss kepada my client, semua orang kena bersenam, buatlah senaman Jepun, buka kat komputer, okey, follow ramai-ramai, okay? Memang setiap hari kena buat. Itu impersonal egoism. Maksudnya contoh macam my boss kata, I suka bersenam, so semua orang kena senam. Macam I jadi boss, I kata, okay, I suka bersenam, semua orang kena senam. Itu adalah impersonal egoism. Which mean everyone should follow their best long-term interest. Dia suka, orang lain kena buat juga. Tapi kalau personal, yang ini dia suka tapi orang lain tak perlu ikut. Bergantung pada orang tu. Okey? Boleh faham tak egoism? Senang tak? Simple je kan? Boleh, sir. Boleh. Okay. So, good. So dalam egoism ada berapa? Dua. Apa dia? Personal egoism dengan impersonal. Yes, personal egoism dengan impersonal egoism. Very good. Okay, thank you. Okay. So seterusnya kita masuk kepada utilitarianism. Utilitarianism. I tak tahulah kenapa dia punya ni kan. Ni kalau masuk tongue twister ni memang terbelit-belit kan. Siapa boleh sebut laju-laju? Siapa boleh sebut laju-laju? I bagi top up RM10. Hari ni siapa dapat top up RM10? Oh, Monica. Siapa nak try? Sebut apa tu? Sebut yang ni. Bakal nak try? Sebut laju-laju. Utilitarism. Laju-laju. Nak try. Utilitarism. Siapa tu? Saya nak try, sir. Mana? Syamin. Syamin nak try. Saya cakap laju. Okay. Tawa. Utilitarianism. Laju lah banyak kali. Dah laju dah utilitarianism. Dah laju dah. 5 kali. Maksud. Okay. Utilitarianism. Dah 6 kali dah, sir. Okey. Tahniah, Syamil dapat RM10. Dapat RM10. Nanti saya masukkan. Ingatkan kadang saya terlupa tau. Saya selalu terlupa. Okey. Dah banyak dah Berapa kelas ni dah kena bayar 100 lebih dah. Wow, Syamil. Okay, so kita masuk kat utilitarianism. So apakah utilitarianism ni? Apakah dia? Dia adalah moral doctrine that we should act to produce the greatest possible balance of good over bad for everyone affected by our action. Okay. So kalau kita tengok utilitarianism ni apa, kita refer kepada Robin Hood. Apa Robin Hood buat? Mencuri. Tapi dia mencuri tu untuk siapa? Untuk rakyat. Untuk orang susah. Robin Hood mencuri untuk orang susah. So kat sini maksudnya dia based on result of action. Sebab dia consequentialist kan, dia based on result kan. Tapi dia buat ni untuk kebaikan. Untuk orang lain. Kalau egoism,
Egoism, dia buat sesuatu tu based on diri dia sendiri. Kepentingan, kebaikan. Alamak, Ivy tak ada bateri. Kejap. Okey. Untuk kepentingan, kebaikan diri dia sendiri. Tapi utilitarianism ni pula, apa saja perbuatan yang dilakukan itu adalah untuk orang lain. Contoh macam you all lah kan, you all masak kan, macam tu Syamin kan, Syamin dia masak untuk boyfriend dia. Dia sanggup masak, pergi beli barang jauh-jauh Dah beli barang ni jauh ni nak kena pergi ke Muka, sanggup drive setengah jam pergi beli barang kat Muka, balik semula lepas tu masak, and then bila dia masak tu dia bagi kat dia punya boyfriend. Tu contoh, maksudnya dia buat sesuatu untuk orang lain. Dia buat sesuatu bukan dari diri dia sendiri, dia untuk orang lain, dia refer kepada orang lain. Okay? So, we can determine the ethical by looking to the consequences of the act. So maksudnya kita tengok kepada consequences sahaja. Apa yang kita buat itu, apakah kesan dia kepada orang lain. Kalau egoism, apa yang kita buat tu, apa kesan dia terhadap diri kita. Tapi kalau utilitarianism pula, apa yang kita buat kesan dia kepada orang lain. Okay. Greatest good for greatest number. Maksudnya lagi banyak orang terima manfaat daripada perkara yang kita lakukan tu, lagi bagus. Lagi baik macam tu. Contoh macam you tengok pada government kan, government buat inisiatif. So lagi ramai orang dapat impak yang baik kepada lagi ramai rakyat yang dapat impak, so kata benda tu lebih bagus. Itu kita refer kepada utilitarianism. Jadi kita buat sesuatu kerana kita nak bagi sesuatu baik kepada orang. Refer action to result dia, consequences dia kepada orang lain. Okay? An action is right, is produce happiness and pleasure. So kita buat apa saja dikira bagus, sekiranya ia membawa kepentingan. Robin Hood mencuri, membunuh dan sebagainya. Yelah dia dilawan kan, nampak kan? Padahal askar-askar tu mungkin ada anak isteri kan, ada keluarga yang ditanggung, so dia membunuh dan sebagainya. So tapi benda tu diimpaknya baik kepada diri dia. Memberi impak yang baik kepada orang lain. So itu kita gelar sebagai utilitarianism. Okey? Boleh Okey, katakanlah contoh ada orang datang rumah. Contohlah katakanlah bagi contoh, katakanlah Jason dia lari-lari dia pergi kat rumah Oi. Dia masuk kat rumah Oi. Dia kata, Oi, tolong saya tolong ai. Ada orang nak bunuh ai. So Oi pun dah tahu, okey. Masuk, sembunyi. Jason sembunyi. Kemudian tiba-tiba orang tu datang. Orang tu datang ketuk pintu Ketuk pintu, nampak Jason tak? Oi kata tak nampak. Tak nampak lah. Tak tahu kat mana, tak tahu kat mana Jason tu. Tak pernah nampak pun. Rasa bukan kat sini. Ataupun dia tipu, mungkin kat sana kot dia nampak tapi dia berlari ke sana. Contoh macam tu kan. So itu adalah sesuatu perkara yang salah sebab kita menipu kan. Menipu macam mana pun dalam etikanya menipu adalah salah. Tapi kita kata menipu ni tak salah sebab kita menipu sebab kita nak selamatkan nyawa Jason. Contoh macam tu kan. Kita menipu, Oi tu tipu sebab dia nak selamatkan nyawa Jason. Supaya Jason selamat, tak kena bunuh dan sebagainya. Itu kita refer kepada utilitarianism. Maksudnya kita berbuat sesuatu tu kepentingan. Okey? Boleh faham Simple je kan? Senang je ni. Okey, so dalam utilitarianism ni dia terbahagi kepada dua juga. Macam egoism tadi ada dua kan, personal dengan impersonal. So kalau yang utilitarianism pun dia terbahagi kepada dua, iaitu instrumental value dan juga intrinsic value. Ni pun senang juga Jangan terpening-pening. Walaupun ayat dia macam interpersonal lah, intrinsic lah, apa benda lah ni kan, first time dengar lah sebagainya. Jangan risau benda ni simple je. Sebab dia relate dengan diri kita. Etika kan. Apa yang baik tu, apa yang you buat, wrong and right semua tu ada berkaitan dengan kita. Cuma dia orang jenamakan sahaja Okay. So instrumental value. Your value most thing instrumentally, that is as a mean towards some end. Kat sini maksudnya instrumental value ni dia ada value yang mana value tu membawa kepada sesuatu. Contohnya duit.
Untuk instrumental value ni contohnya macam duit. Kan, duit. So you ada, duit ni ada instrumental value. Kenapa duit ada instrumental value? Instrumental value. Sebab apa dia ada instrumental value? Sebabnya dia boleh membuatkan you all membeli sesuatu. Kan, dengan duit ni you all boleh beli makanan. Dengan duit ni you all boleh beli pakaian, boleh belanja you punya boyfriend, boleh belanja you punya girlfriend, you boleh berbelanja lah, maybe berbelanja untuk diri you. So you valuekan duit tu, duit yang you ada tu sebab dia memberi impak, dia memberi kesan terhadap sesuatu. Macam duit tadi kan, duit membeli, boleh beli barang-barang yang you nak. Okay, itu instrumental value. Tapi kalau intrinsic value pula, ini valuable itself or value by someone for its own sake. Contohnya macam love. Kan, macam friendship, your friendship dan sebagainya, ataupun pleasure, semua tu di-refer kepada intrinsic value. So maksudnya kalau contoh macam love kan, love ni dia adalah sesuatu yang tak nampak pun actually kan, dan dia tidak memberi apa-apa kesan pun kepada kita. Contoh macam you kan, apa dapat boyfriend kan, maksudnya dia tak ada memberi kesan yang ekstra pun, tapi you ada rasa cinta, contoh macam friendship, you kata friendship ni sebab nanti apa-apa dia boleh tolong dan sebagainya, tapi actually friendship is not just helping each other kan, friendship ni lebih daripada tu, kawan baik, sharing dan sebagainya. Tapi bukanlah you kata dia ni adalah kawan baik sebab dia ni selalu dengar apa yang I cakap, dia ni memahami jiwa I. You tak kata macam tu kan, tapi you value the friendship tu because of the friends kan, sebab you berkawan, regardless of orang tu dengar ke tak dengar ke, boleh tolong you ke, ada masalah duit dia boleh tolong ke dan sebagainya, regardless of that, dia still adalah friendship kan, dia sesuatu yang tak nampak kan, boleh faham tak? Faham ke? Boleh itu adalah intrinsic value. So kita tengok kat bawah ni kan, the value or word of object that provide a mean to some desirable end, that satisfy some human need and want, example being polite, obedient and self-control. Tu contoh kan. So kalau nak tengok lagi senang kan, kita tengok katakanlah mesin basuh. Okay, agak-agak kalau mesin basuh ni instrumental value ke intrinsic value? Tak pandai lah allocate mesin basuh. Ni contohnya mesin basuh lah ni. Kalau mesin basuh ni instrumental value ke intrinsic value? Instrumental. Instrumental. Kenapa you kata dia adalah instrumental? Mesin tu besar dan value adanya ada value. Tak dengar, macam jauh sangat. Macam mikrofon jauh. Korang lain siapa nak try? Salah tak apa, jangan risau. I tak pernah marah kalau salah. Dan tak ada salah betul pun. Melibatkan duit. Melibatkan duit. Okay, good. Good. Anyone else? Nak try instrumental ke ataupun intrinsic? Jason nak try? Jawapan saya sama macam Tia tadi tu, saya yang melibatkan duit tu. Melibatkan duit. Okay, good. Okay, Nicole? Nicole ada? Ada, sir. Nicole, kalau you pula mesin basuh ni you nak refer instrumental ke intrinsic value?
Instrumental. Instrumental. Kenapa instrumental? Ya, sebab dia guna duit. Sebab dia guna duit. Okay. Good. Candy? Kakak Candy? Sama, sir. Instrumental. Sama juga sebab duit. Ya. Okay. Okay. Good. Siapa lagi boleh tanya? Samuel? Ya, sir. Instrumental. Kalau you macam mana pula? Instrumental juga? Instrumental. Sebab apa? Sebab dia guna duit and then kita tak pentingkan dia sangat. Okay, sebab kita tak pentingkan dia sangat. Okay. Okay, good. Ada siapa-siapa yang pilih intrinsic value tak? Jawapan tak ada betul, tak ada salah soalan ni tak ada betul, tak ada salah. Ada sesiapa yang nak pilih intrinsic value? Tak ada? Sunita? Sunita ada? Sunita tak ada? Intrinsic value ni dia lebih kepada apa tu sir? Kasih sayang kasih. Macam tu. Dalam diri kita lah. Love, friendship kan. Love, friendship. Dia lebih kepada ya. Betul? Jason nak pilih intrinsic? Apa sir? Apa dia sir? Nak pilih intrinsic value ke? Nak pilih mesin basuh ni sebagai intrinsic value ke? Tak tahu lah. Tak tahu. Okey. So kalau kita tengok mesin basuh kan, tadi bagi contoh instrumental value duit. Contohnya duit. Bukanlah maksudnya mesti berkait dengan duit. Tak semestinya. Okey. So contoh mesin basuh. Kenapa kita ada mesin basuh kat rumah? Apa mesin basuh buat? Cuci pakaian. Basuh pakaian. Cuci pakaian. Good. So kita valuekan mesin basuh ni as a instrumental value sebab ingat ayat ni kan towards to the end kan of Tiha kata line dia slow internet sorry okay so okay itulah dugaan kita kan. Okay, means toward some end, maksudnya kesan daripada kesan daripada sesuatu tu memberi impak kepada kita. Duit kita boleh beli makanan, so kita sayang duit sebab duit boleh bagi kita makanan. So mesin basuh tugas dia adalah membasuh pakaian kita. So kita sayangkan, kita rasa instrumental value kan mesin basuh ni sebab kita dah tak payah pergi cuci pakai tangan kan, gosok, nak buang daki apa semua kena gosok kan, dah baju dah banyak kena gosok dan sebagainya, masuk nak celup dengan air, nak tak sabun sampai tangan menggelupar dan sebagainya, tak payah. Kita campak dalam mesin basuh, letak sabun, tekan, dah dia basuh. Bersih, dia tinggal sidai. Kalau you ada yang dryer pun, you masuk dalam dryer tu kering, keluar tinggal lipat saja ataupun pakai hanger kan, susun je. Itu maksudnya kita sayangkan mesin basuh ni sebab mesin basuh kita refer kepada instrumental value. Kita instrumental value kan mesin basuh ni sebab mesin basuh membasuh pakaian kita dengan bersih. Jadi kita tak payah susah sambil basuh tu kita boleh masak, kita boleh makan kan, kita boleh buat lantai, sapu lantai dan sebagainya. Kita boleh buat benda lain sebab baju ni dah mesin basuh yang buat. Okay. So, mesin basuh ada tak siapa-siapa sini mesin basuh rosak dia menangis? Sedih? Guys? Ada Ada? Kenapa? Kenapa sedih? Sebab mahal. Sebab mahal. Okay, good. Sebab you dah sayangkan dia kan. Okay. Kalau macam itu agak instrumental value ke intrinsic value? Instrumental. Masih instrumental ke?
Okay, masih instrumental. Okay, good. So, mesin basuh ni, kita sedih kan? Kita sedih sebab alamak dah kena keluar duit lagi. Kita adakah sebab mesin basuh tu ataupun sebab duit? Duit. Sebab duit. Okay, sebab duit kan. Sebab duit kita kena keluarkan duit. Mungkin kat situ you dah ada intrinsic value Dah ada intrinsic value yang ni intrinsic yang bawah ni kan. Kita dah ada intrinsic value dekat kita punya duit. Contoh macam tu lah Okay. So, biasanya kalau mesin basuh rosak, kita akan sedih sebab kita kena keluar duit lah. Tapi apa kita buat? Kita beli mesin basuh baru. Apa jadi kat mesin basuh yang rosak ni? Tinggal kenangan, sir. Tinggal kenangan. Buang kan? Campak aja. Buang tepi hantar dekat tempat pembuangan sampah. Ataupun setengah orang dia campak di tepi jalan kan, ataupun jual dekat besi buruh. Macam I dulu, I jual dekat brother yang betulkan mesin basuh lah. Lepas tu I nampak dia jual balik. Tak salah kan. I jual murah je. Sebenarnya I bagi free tapi dia tak nak. Dia kata apalah saya belilah. Dia beli juga RM10 jadilah Dia macam tu kan. So maksudnya instrumental value. Kita sayangkan mesin basuh tu sebab mesin basuh tu membasuh pakaian kita. Ni means towards some end. Maksudnya dengan mesin basuh baju bersih. Tapi kalau mesin basuh ni rosak, kita buang. Masuk dalam tong sampah kan. Walaupun kita sedih, aduh kena keluar duit dan sebagainya. Aduh apalah buang je lah. Macam mana dah tak boleh guna kan. Takkan nak simpan dia buat sampah dekat rumah. Okey macam tu Tapi intrinsic value oleh kita punya ini adalah hadiah perkahwinan contoh, kemudian dibelikan pula oleh kita ataupun dibelikan oleh kita punya ex-boyfriend. Contohlah katakanlah kan, you all kahwin lepas tu you punya ex-boyfriend datang, dia kata dekat dia punya wedding tu, lepas tu dia bagi hadiah mesin basuh. Mungkin waktu tu nak starting kahwin kan, kita kan yelah kahwin, bila start kahwin banyak duit guna kan, in term of kita punya wedding, rumah, kelapa-kelapa rumah, you kena beli banyak-banyak kan, nak keluarkan duit sekali banyak tu susah kan. So ada pula you punya ex-boyfriend belikan mesin basuh. Adalah you sayang you masih ada hati dekat you punya ex-boyfriend tu. Tak adalah maybe you ada hati kan. So bila dia belikan mesin basuh, you pun rasa sayang. Sayang kat mesin basuh tu sebab mesin basuh tu adalah pemberian daripada you punya ex-boyfriend. So apa jadi kalau mesin basuh tu rosak? You nak buang dia macam aduh sayangnya, inilah kenangan yang ada. Kenangan daripada you punya wedding. Kenangan daripada maybe you punya ex-boyfriend kan. Kenangan yang dulu you susah-susah kan. Waktu you susah dulu, bila mula-mula kahwin, tak ada mesin basuh, you punya ex-boyfriend belikan. So you sangat value kan mesin basuh ni. Ni kita gelar dia sebagai intrinsic value. Mana saya punya pointer ni? Ni intrinsic value. Kita gelarkan dia sebagai intrinsic value. So kita sayangkan mesin basuh ni sebab dia ada memberi kesan kepada diri kita. Bukan sekadar mesin basuh tu membersihkan pakaian, tapi dia memberi kesan kepada diri kita. Contohlah katakanlah you dapat bunga kan. You dapat bunga daripada first dapat rose lah, you dapat rose ni kan, you dapat rose daripada 2 rose. Satu daripada you punya boyfriend and then satu daripada boss. Ni boss bagi, ini you punya BF bagi contoh. So bila boyfriend you bagi, you akan ada walaupun rose tu dah kering kan, dah tak ada bau dan sebagainya, you masih lagi simpan dekat office kan, letak dalam vas kan. You simpan letak walaupun dah kering dan sebagainya. Tapi yang bos you bagi bila kering you buang. Sebab bos punya bunga ni adalah instrumental value. Tapi boyfriend punya bunga yang boyfriend bagi ni, dia ada intrinsic value. Dia value kepada diri you. Ada love, rasa macam friendship dan sebagainya, macam sayang sangat. Maksudnya dekat sini value by someone for diri you sendiri yang rasa benda tu sangat dihargai. Intrinsic ni sangat rasa macam you dapat bunga daripada boyfriend, happy-nya kan. Jadi
kenangan sampai kahwin pun masih lagi ada bunga tu simpan dekat atas. Nanti tunjuk kat anak, inilah bunga pertama yang daddy bagi, yang contoh macam tu kan. Itu ada intrinsic value. Tapi instrumental value, you dapat bunga untuk you punya birthday. Dapat bunga, lepas tu dah habis you punya birthday, dah kering, buanglah. Dah tak ada apa impact pun pada diri you. Itu adalah instrumental value. Sebab tu kita tengok kan, kadang-kadang ada setengah orang dia suka simpan barang. Ada tak kat sini yang suka simpan barang? Suka simpan, tak kisahlah apa-apa, kotak coklat ke apa ke, ada tak? Tak ada? Saya, sir. Saya. Suka simpan kan? Sebab apa you simpan? Sayang nak Sebab buang. apa you simpan? Sebab sayang nak buang. Ya. Kan? So maksudnya you ada intrinsic value terhadap barang tu. But how about barang-barang lain? Buang tak? Tak, sir. Tak buang. Tak pernah buang langsung? Kalau dah rosak baru buang, sir. Dah rosak baru buang. So sebab apa dah rosak baru buang? Itu adalah instrumental value. Maksudnya you gunakan dia hanya kerana dia boleh digunakan. Bila dah rosak, buang. Tapi kalau intrinsic value ni, dapat dia dah rosak ke apa ke, masih juga simpan kan, letak juga kat atas meja tu, letak dekat dalam rumah kan. Contoh macam adik I. Adik I dia suka sangat dengan barang-barang Korea kan. Walaupun kotak barang Korea tu pun dia simpan Pada I macam benda tu kan kotak yang menyimpan barang Korea kan. Buat apa nak simpan? Buang lah. Nak simpan kalau ada intrinsic value tu, simpanlah pada barang tersebut. Kotak tu bolehlah buang kan. Tapi dia kata tak. Yang ini pun ada value. Ini pun ada intrinsic value sebab pada dia kotak ni pun penting. Contoh macam tu kan. Itu ada intrinsic value. Tapi kalau instrumental value dah tak diguna dah. Dah habis, buang lah. Buat apa nak simpan? Dah rosak, buang lah. Dah tak guna, buang lah macam tu kan. Tu maksud dia. Boleh faham intrinsic value dengan instrumental value dengan intrinsic value? Senang kan? Boleh, sir. Faham tak? Ya, faham. Ada soalan ke? Tak ada? Tiada, sir. Tiada. Dah Okay. Last slide sebab kita habis setengah dah Okay. So 6 point of Utilitarianism. Ni baca je lah Consider unhappiness or pain as well as happiness. And action affect people to different degrees. Mungkin di effect orang lain sikit je, tapi di effect kepada orang yang lain ni dia lebih effect dia tinggi kan. Contoh macam mungkin kalau kita tengok, kalau kita gurau-gurau kan, kita gurau ada orang jenis yang tak kisah, kena gurau, kena maki ke apa, dia relax je. Tapi ada setengah orang bila dimaki, bila dia kena gurau yang kena maki yang sikit je, dia rasa macam aduh sedihnya kan, sakitnya hati dan sebagainya. So dia affect different people to different degrees. Okay. Utilitarian evaluate action according to their consequences. Ni yang kita baca lah. Utilitarianism ni dia effect kepada consequences. Ingat utilitarianism mesti bergantung kepada kesan akibat perbuatan. Okay. Utilitarian wish to maximize happiness not simply immediately but in the long run as well. Reason knowledge that we often do not know with certainty that future circumstances our action will be. And lastly, utilitarianism does not require us to disagree our own pleasure. Okay. So maksudnya dalam utilitarianism ni dia tidak mementingkan kita punya diri sendiri. Kita sakit ke, kita lemah ke, kita sakit hati ke dan sebagainya, tak ada masalah. Yang penting orang tu happy. Macam you all kan, you all sanggup berkorban untuk you punya kekasih dan sebagainya. Walaupun penat kena drive jauh sebab nak hantar makanan, walaupun sakit hati tengok you punya boyfriend, you punya girlfriend dengan orang lain, tapi demi kebahagiaan you sanggup berkorban. Contoh macam itulah kan. Itu adalah utilitarianism. Contoh macam kita punya parents kan, parents kita penat bekerja dan sebagainya, walaupun kita tak nampak pun dia penat bekerja dan sebagainya, dia penat tapi nak cari duit untuk anak-anak dia, so dia sanggup. Dia walaupun dia tak makan yang sedap kan. Contoh kita tak tahu kan, sometimes macam aku punya friends kan, aku pelik. Kenapa setiap tengah hari dia tak pergi makan pun, kerana dia beli roti sahaja kan. Rupanya sebab dia nak belanja anak-anak dia sebab anak dia nak basikal, so dia sanggup buat macam tu macam dulu kan. So sebab dia tu adalah storekeeper, so gaji dia quite kecil lah
So kenapa dia tak makan dia beli roti saja sebab rupanya dia nak belikan anak dia basikal dan sebagainya. Ada yang broken family macam kawan lain pun sama. Broken family macam tu juga. Baru je kahwin, anak baru 2-3 tahun. Sikit lah, seorang je lah anak dia tapi dah tak duduk sama dan dia tak makan hanya sehari sekali je. Kenapa dia makan sehari sekali? Sebab dia nak support anak dia. Dia nak bagi duit dekat dia punya ex-wife. Sebab bila kalau macam Islam, walaupun you dah bercerai, you still ada tanggungjawab in term of anak dan sebagainya, nafkah kan. So I tak tahu lah, nanti sama kot lebih kurang kot kita kan. So dia sanggup buat benda tu. Dia sanggup buat jaga potong dia punya bajet makan dan sebagainya sebab dia nak bagi anak dia hidup senang, anak dia boleh makan dan sebagainya. Itu adalah utilitarianism. Dia buat sesuatu tu untuk orang lain, bukan kepada diri sendiri. Kalau dia egoism, entahlah anak dia jadi apa kan. Makan tak makan tu bukan tanggungjawab dia, isteri ex-wife dia okey tak okey bukan tanggungjawab dia, yang penting dia kenyang. Itu egoism. Tapi utilitarianism ni kita refer kepada consequences terhadap orang lain. Okey? Boleh? Okey. So, untuk next non-constitutionalist ni saya akan masuk next class lah. Esok ke? Esok kan? Okey, ada soalan? Tiada. Tak ada. Bil, kelas, tengok balik.